Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kasih sayang, salam penuh ukhuwah ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam Volume Dr. Har, slot hari Selasa jam 10 pagi. Dan ini adalah episod yang ke-22 ya, iaitu untuk bulan ini adalah episod yang kelima ya. Dan sebagaimana yang mungkin ramai pelayar dah tahu ya, bahawa setiap bulan kita akan membincangkan tentang satu tema berkaitan dengan kepengikutan, kepimpinan ya di dalam kehidupan kita seharian ya. Dan untuk episod kali ini kita akan ada membawakan tetamu ya selepas kita perkenalkan tentang fikir kelompok ya bulan ini. Setelah kita tahu apakah itu fikir kelompok ya, itu satu fenomena pembuatan keputusan yang mana ya berakhir dengan keputusan yang membawa kerugian kepada organisasi disebabkan oleh satu keadaan di mana ahli di dalam organisasi itu mempunyai satu tekanan untuk ya conform ataupun ya diterima dan tidak mengganggu ya perjalanan organisasi itu. Oleh sebab itu ianya menyebabkan kita tidak sekritis selalu ya, kita juga mungkin ya merasakan ianya tak betul, tak boleh buat keputusan ini, tetapi disebabkan oleh ya tekanan yang ada di dalam organisasi itu kita biarkan saja ya, hingga akhirnya berlakulah perkara di mana ya organisasi yang selama ini mempunyai prestasi yang baik itu tiba-tiba mereka membuat keputusan-keputusan yang silap ya, keputusan yang merugikan, dan mereka pula berada dalam satu tahap yang mana sukar untuk dimuhasabah ya. Dan ini antara perkara yang menyebabkan berlakunya fikir kelompok itu adalah antaranya kerana kejelikitan ya ataupun cohesiveness, ya maknanya keeratan ya, keakraban yang ada di dalam organisasi tersebut ya. Dan kita juga telah bincangkan tentang apakah simptomnya ya, macam mana nak tahu sama ada kita ada atau tidak ya, kenapa ianya buruk untuk kita. Saya bawakan beberapa contoh yang klasik mengenai fikir kelompok itu dan apa musibah yang menimpa ya disebabkan oleh keputusan yang tidak tepat itu, ya. Dan juga kita lihat bagaimana ianya berlaku, dan dalam episod minggu lepas saya nyatakan bagaimana kita boleh menghindarkannya. Jadi kali ini kita bawakan ya, saya nak persilakan Al-Fadil Ustaz Azlan Shah Nabis Khan, CEO Arba Foundation ya, yang kita jemput khas untuk membincangkan ya pada episod kali ini apakah itu kisah-kisah benar yang berkaitan dengan fikir kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Azlan, apa khabar? Assalamualaikum, baik, alhamdulillah. Apa khabar Dr. Alhamdulillah sihat. Ni kat ruang mana pula tu, selalu tak ada pokok tu, sebab saya biasa dengan Azlan ni dengan Ustaz Azlan dalam Ni ruang yang podcast. telah diubah. Dia masuk, alhamdulillah, dia mengurangkan kejemuan ni ataupun ni. Saya selalu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Azlan, saya panggil anak anda saya ni Lan sajalah selalunya. Dalam Keramat Hamka, podcast Akademi Dr. Har yang bercakap tentang nukilan dan juga buah fikiran Profesor Buya, almarhum Profesor Buya Hamka ya. Dan hari ini saya sangat berbesar hati kerana ya Al-Fadil Ustaz studi nak hadir sama. Jadi saya memang nak bagikan platform slot Follow Me Dr. Har kali ini untuk Ustaz Azlan ya, mungkin melihat meeting ini daripada perspektif Ustaz sendiri, dan mungkin kita lihat pula kisah-kisah yang mungkin akan dibawakan ya untuk memberi iktibar tentang grup ini. Silakan Ustaz Azlan. Baik, terima kasih Dr. Har. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ucap terima kasih Dr. Har memberikan peluang untuk saya mencuba topik-topik yang cabar, yang baru. Dan saya mengambil peluang tersebut untuk belajar lah. Dan menariknya bila topik ini dibincangkan, walaupun saya tahu ini adalah bidang psikologi organisasi lebih tepatnya, tapi kerana ada minat dan juga secara aplikasinya kita memang perlukan aspek ini dalam kehidupan. Dan bila saya membaca misalnya buku yang, antara buku yang saya baca adalah The Fearless Organization, yang membawa idea tentang group think ni lah, yang ditulis oleh Eamon, sorry apa nama dia tadi? Boleh tunjukkan buku dia? Kan dia e-book. E-book.
So buku ni antara lain memberikan idea-idea penting lah, termasuk psychological safety, risk taking, redefining failure, leadership dan sebagainya. So bila kita pernah membaca sirah, pernah membaca kisah-kisah dan ayat-ayat Quran yang berkaitan, mungkin sebelum ini kita tak pakai lensa yang tertentu. So bila pakai lensa fikir kelompok ni, dia nampak macam banyak sisi yang sebelum ni tak perasan bahawa Nabi SAW ni memang dalam series of events dalam sirah Nabi SAW, dan juga kita baca nanti dalam kisah para sahabat, kemudian imam-imam kita yang besar, dan juga apa yang berlaku hari ini, banyak ada naratif yang kita boleh kaitkan semula kepada fikir kelompok, group think ini, dan sangat menarik. Dan kalau kita lihat hari ini mungkin saya nak kongsikan beberapa daripada sirah Nabi SAW. Dan kalau kita boleh pilih dua study case, adalah satu perang Uhud dan satu lagi adalah perang Hunain. Dua-dua peperangan ini tentu kita pernah baca, tentu saya sendiri mungkin pernah menyampaikannya, bahkan pernah sampaikan di tapak tempat tersebut di Mekah, di Madinah, di Tapi hari ini bila lihat balik daripada kerangka topik-topik yang Dr. Har bincangkan dalam 4 episod sebelum ini, saya mengikuti semuanya. Dan saya lihat ada sisi-sisi yang penting untuk orang-orang yang ada akses untuk belajar agama dan sebagainya, turut diberikan pendedahan ini. Dia memberikan kerangka lebih luas dan lebih mendalam dalam merenung bagaimana Nabi SAW yang menjadi teladan. Kan kita diarahkan oleh Allah SWT untuk mengikuti Nabi SAW. So kajian-kajian psikologi, kajian-kajian yang berkaitan sains sosial banyak yang bila kita faham, kita patah balik, kita akan dapati perkara tersebut adalah dalam sirah in one way or another. So kalau kita lihat misalnya, ini kita mungkin boleh ambil satu pendekatan, kita mukaddimah dulu. Kalau kita lihat perang Uhud ni perang yang sangat tragis lah dalam sejarah Islam. Ia adalah peperangan yang kedua yang besar, dan peperangan ini Nabi SAW hanya ada masa lebih kurang beberapa jam untuk membuat keputusan. Dan kita mesti faham Nabi SAW ni adalah seorang insan yang mendapat wahyu daripada Allah SWT. Secara logiknya kita boleh kata tidak ada ruang untuk kita berbincang dengan Nabi dah, untuk berikan pandangan, sebab Nabi dapat wahyu direct daripada Allah SWT. So bagaimana kita nak bagi counter opinion dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dalam sirah, dia ada dua bahagian. Satu, apabila wahyu itu melibatkan konten wahyu itu, memang tidak ada perbincangan. Misalnya kita nak menegur apa yang Allah sebut, itu tidak wujud. Tapi dalam pelaksanaan apa yang diarahkan oleh Allah SWT itu wujud beberapa ruang untuk kita lihat para sahabat terlibat, dan mereka semua merasakan psychological safety dalam proses tersebut, dan kita boleh buktikan dengan ayat-ayat Quran yang ada dan juga event yang berlaku. Sebelum kita masuk dekat perang Uhud, sikitlah nak sebut tentang perang Badar. Peperangan Badar ni peperangan yang sangat istimewa. Cuma ada satu peristiwa yang berlaku, sebab Dr. Har sebut tadi pasal Pearl Harbor, kemudian pasal Challenger. Itu semua adalah malapetaka yang berlaku kerana tidak ada orang yang bersuara ataupun suaranya tidak didengari untuk membetulkan keadaan tersebut. So dibiarkan, maka berlaku bencana besar. So dalam peperangan Badar, ia kemungkinan besar boleh berlaku, tapi ada seorang sahabat nama dia Al-Khubbab Ibnul Munzir. Dia seorang yang strategis. Dia tahu dia ada sense, dia ada kemahiran dalam bidang perang dan untuk memilih tapak. So waktu Nabi memilih satu tapak yang belakang daripada kawasan air, Khubbab ni dia tahu benda ni mungkin tak tepat, tapi dia juga ada rasa mungkin bolehkah aku tanya Nabi ni nak ni. Tapi dia pergi dan dia made that decision. Dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak aku nak tahu ini adalah wahyu ataupun ini adalah strategi perang yang engkau sendiri usahakan. Nabi kata, ini bukan wahyu, ini strategi yang aku usulkan. Kemudian dia kata, wahai Rasulullah, aku ada cadangan. Cadangan aku ialah kita mesti membina tapak kita di depan kawasan air supaya Quraisy tidak ada akses kepada air. So untuk perjalanan perang nanti kita akan ada advantage. So peperangan is all about making those strategic decision lah supaya kita boleh survive. Dan itu antara faktor yang juga penting. 313 orang tentera Islam dibantu dengan tentunya bantuan Allah SWT dapat mengalahkan Quraisy yang 1000 lebih dengan kelengkapan perang, sebab yang tentera Islam ni datang dengan pisau kecil dan tidak ada kelengkapan yang cukup pun. So itu di
lihat Nabi mengambil pandangan yang mana sangat kritikal. Decision itu decision yang besar. So ia melibatkan nyawa ramai orang dalam peperangan tersebut. So Maknanya barangkali kan Ustaz Azlan, maknanya kalaulah ada grup think masa tu, Al-Khubab tidak akan bercakap kepada Rasulullah kerana bimbang kan, nanti dilihat sebagai cuba nak mengajar Rasulullah dan seterusnya. Tentu cerita Badar akan berbeza lah agaknya daripada yang kita tahu hari dan dia ini. bukanlah seorang sahabat seperti Omar, Abu Bakar. Dia mungkin rasa lebih, mungkin aku boleh cakap lah, kau siapa ya? Kau mungkin nama pun jarang dengar dalam sirah. Tapi tak ada. Nabi SAW berruang, Nabi dengar siapa pun yang beri pandangan, dan pandangan dia itu diikuti oleh semua orang. Tak ada seorang pun pergi jumpa kau, siapa nak pandai-pandai cakap dengan Nabi. Macam ni. So, kalau kita pergi kepada perang Uhud tadi, proses tersebut berlaku. Memang Nabi SAW dapat wahyu bahawa tentera telah berhimpun untuk berperang dan sebagainya. So selepas khutbah Nabi SAW pada hari Jumaat tersebut, Nabi bagi tahu kita akan berangkat pergi berperang, dan di situ berlaku decision making yang sangat besar. Sahabat-sahabat senior, ini sangat penting dalam konteks kita semasa ni, selalu dilaga-lagakan muda dan tua ni, kan, sebagai orang ambil kesempatan pun kan, di atas naratif ini. Kalau kita lihat, sahabat-sahabat senior sebenarnya bersama dengan Rasulullah, mereka berpendapat kita bertahan di dalam Madinah itu lebih tepat. Nabi sendiri secara terbuka memilih pandangan tersebut, tetapi majoriti dalam mesyuarat tersebut, majoriti sahabat, terutamanya daripada golongan muda, disebabkan satu emosi yang kuat nak balas apa yang pernah berlaku di Badar tu, nak bagi lagi dekat orang Quraisy. Dan ada juga sahabat-sahabat yang tak sempat ikut perang Badar. Mereka macam, aku terlepas peluang keemasan ini, dan aku dengar ada pembesar-pembesar Quraisy dulu yang pernah menyakiti Nabi SAW. Mereka rasa mereka nak revenge. So semangat mereka adalah lebih untuk keluar. So bila perbincangan itu berlaku, Nabi SAW, walaupun Nabi ada veto power, Nabi boleh gunakan kuasa veto itu. Dan sebenarnya kalau Nabi dah decide, orang basically akan accept sami'na wa ata'na. Tapi Nabi memilih pandangan yang Nabi sendiri tak favor pada mulanya. Nabi milih pandangan untuk keluar daripada Madinah, mengikut pandangan majoriti orang-orang muda. Selepas decision itu dibuat, Nabi SAW balik ke rumah, ambil baju besi dan pakai bersiap, sebab mereka ada beberapa jam je untuk terus ke medan. Dan pada ketika itu sahabat-sahabat senior datang dan membuatkan sahabat-sahabat muda ni rasa bersalah. Dia kata, kalau kau tahu Nabi sebenarnya dia nak duduk dalam. So korang punya tekanan ni terlalu agresif, terlalu kuat, dan Nabi pun bend dan basically memilih pandangan. So sahabat yang tadi mulanya sungguh-sungguh push nak keluar tu rasa bersalah. Mereka pergi jumpa dengan Nabi SAW untuk nego balik. Tak apalah Rasulullah, kita duduk dalam je lah. Dia cuba nak confirm balik lah. Dia tak nak lah nak goncang rock the boat tu. Tapi Nabi SAW bagi satu punchline yang sebenarnya luar biasa. Nabi kata, seorang Nabi kalau dia dah pakai baju besi, dia tak akan tanggalkan baju besi itu sehingga Allah tentukan antara dia dan musuhnya. So decision has been made. Kita bertawakal, kita keluar. Yang mana nanti kita akan lihat kisah ni berkaitan. Decision itu antara lain menyebabkan Nabi SAW sendiri cedera parah. Dan ramai sahabat-sahabat penting yang meninggal dunia. Tapi tidak sekalipun dalam sirah kita jumpa mana-mana sahabat senior pun termasuk yang mengungkit keputusan tersebut. Tak ada seorang pun yang cakap, ya inilah dulu kau yang cakap kita dah setuju dah dengan Nabi nak duduk dalam. Kau orang lah yang muda-muda ni nak sangat keluar. Tak ada seorang pun dia tak cakap benda macam tu. Sebab mereka dah buat decision dan mengikut suara majoriti pada ketika itu. Tapi apa berlaku dalam perang Uhud itu lebih tragis, sebab Nabi SAW antara perang Uhud ni panjang cerita dia. Moga satu masa nanti kita boleh berhimpun di tepi Gunung Uhud dan kita cerita insya-Allah. Tapi dalam episod yang penting itu ialah Nabi kata ada 50 orang pemanah. Nabi kata jangan turun walau apa pun berlaku. Walaupun kamu nampak orang dah bergelimpangan mati, burung makan daripada mayat-mayat ni, Nabi kata jangan turun. It's a very clear instruction. Jangan turun sama sekali. So apa berlaku? Fasa pertama tu terus nampak macam easy win. Orang-orang Quraisy ni siap datang dengan wanita-wanita mereka yang berada di barisan belakang supaya lelaki-lelaki Quraisy ni tidak lari daripada medan perang. Bila batal balik tengok ada orang perempuan malu, dia akan pergi balik berlawan . Dan kalau kita lihat memang orang-orang perempuan pun mengeluarkan sorakan-sorakan semangat daripada belakang. Tapi apabila tentera Islam berjaya merempuh awal, mereka bergelimpangan lari dan balik.
Sehingga para sahabat menyebut, kami dapat melihat kaki-kaki wanita ini. Maksudnya orang lelaki lari lebih jauh meninggalkan perempuan yang tertinggal kat belakang. Macam tu punya takut. So Lagi dalam mencik konteks kita boleh declare, kita dah menang. Kita dah boleh declare. Dan sahabat yang ada di atas bukit ni, dia kata itu Nabi kata kalau kita macam kalah. Sekarang ni dah done. Game over. Tapi ada sahabat yang diarahkan oleh Allah, Nabi Allah, Rasulullah sebagai ketua, dia memegang kepada arahan jangan turun walau apapun. Tapi ada 40 orang sahabat turun. So bila 40 orang sahabat ni turun, kat sinilah kehebatan Khalid bin Walid. Dia bukan calang-calang tentera dan panglima tentera, dan dalam keadaan mereka sedang lari, dia dapat lihat tentera Islam turun daripada bukit dan dia tahu itu adalah peluang untuk buat counter attack. Dan Nabi sebenarnya dah boleh. Khalid ketika tu masih lagi di pihak Khalid Al-Walid pada ketika itu masih lagi belum Islam, dan dia antara orang yang paling membenci Nabi SAW. Dia ada beberapa attempt dia nak bunuh Nabi SAW, tapi kemudian nanti dia masuk Islam, dia akan mendapat title pedang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat-sahabat yang lain pun bila orang baru masuk tiba-tiba being promoted macam tu, they have no issue. They have no issue sebab mereka tahu dia tak timbul isu-isu yang biasa timbul dalam organisasi-organisasi yang agak terkebelakang fikirnya kan. Jadi apa berlaku? Khalid membuat counter attack, dan itu antara counter attack yang paling dahsyat, sehingga kan Nabi SAW terkena anak panah yang masuk melalui topi besinya dan mematahkan gigi Nabi SAW di sebelah kanan. Dan satu lagi bahagian daripada Nabi SAW dibaling dengan batu, sehingga baju ataupun topi besi Nabi tu, dia ada besi-besi, dia ada macam tajam sebelah ni, tertusuk masuk ke dalam pipi Nabi SAW yang sebelah kanan dan berdarah mengalir. Dan Nabi juga terluka dengan pukulan pedang, sehingga dalam keadaan chaos pada ketika itu, Nabi disangka telah meninggal dunia. So Quraisy pun bersorak kita berjaya membunuh Muhammad dan sebagainya. Sahabat hilang tenaga, hilang upaya mendengar berita tersebut, namun kemudian mereka dapat tahu Nabi belum wafat dan mereka telah bawa Nabi naik ke atas. Nah, sekarang ni peperangan ni habis. Ramai orang kata seri, satu sama. Tapi dari sudut loss yang Nabi SAW dan para sahabat hadapi itu adalah kita kehilangan giants seperti Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada, dan ramai lagi sahabat-sahabat meninggal. So dalam konteks ni simple je kita boleh kata ini berlaku sebab salah siapa? Salah 40 orang yang turun daripada bukit tersebut. Mereka lah orang yang menyebabkan semua chaos ini berlaku. Dan kalau kita patah balik sikit ke belakang, ini juga adalah product of the decision yang berlaku disebabkan orang-orang muda push pada peringkat awal tu. So bila mereka balik ke Madinah, bayangkan Nabi dengan muka dia yang terbelah di dua-dua bahagian pipinya, berdarah dan sebagainya. Bayangkan bagaimana perasaan 40 orang sahabat khususnya yang telah meninggalkan bukit tu. Mereka rasa kematian yang berlaku, pakcik yang paling Nabi sayang, Hamzah, itu semua adalah salah mereka. Kemudian Allah SWT turunkan ayat ini, ayat surah Ali Imran 159. Dan ayat ni adalah saya panggil ini adalah ayat yang basically tema besar dia adalah berikan psychological safety kepada pengikut-pengikut kau. So Allah SWT berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Hanya semata-mata kerana rahmat Allah, engkau telah bersifat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan, kalau engkau ni membuat sesuatu keadaan yang menyebabkan mereka tak selesa kan. Biasanya kalau orang buat salah dengan kita, kadang-kadang company kita ada staff, dia buat satu benda yang decision tu menyebabkan kita loss, mungkin duit, mungkin hilang masa, mungkin hilang opportunity. So kita ada certain reaction yang kita buat supaya dia rasa uncomfortable, sebab kita nak send the message tu that I'm not happy with you. Ya, disindir, diperli, macam-macam lah kan. Itu yang kecil, tapi mungkin dibuang kerja, dipindah ke branch lain. Itu memang cold storage, benda-benda macam tu kan. Cold storage, yes. So Allah kata walau kunta fadhan, ataupun yang menyebabkan mereka tidak selesa, ghalidhal qalb, engkau bersifat hati keras, lan faddu min haulik, mereka akan lari, pecah, ibaratnya macam kaca yang pecah, tak boleh nak disatukan semula daripada engkau. Tapi
Allah Subhanahu Wa Taala kata fa'fu anhum, maafkan mereka. Afu ni daripada perkataan hapuskan, maksudnya move on, jangan ada anything yang kau nak ungkit balik, tak ada apa-apa tinggal, nothing. Apa yang dah lepas, the mistake has been made, dan wastaghfir lahum, dan engkau mohon ampun untuk mereka, which happens in private, bukan kita kumpul dalam meeting, okay, sama-sama kita mohon ampun untuk akhi ni, untuk ni, sebab dia telah menyebabkan kita kalah, misalnya, so akan menyebabkan kita loss. Tak ada public humiliation ni, tak ada, langsung tak ada. Dan yang paling power dalam ayat ni adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan wasyawirhum fil amr, dan bermesyuaratlah dan mengambillah pandangan daripada mereka. Syawara ni daripada perkataan bahasa Arab yang bererti kita mengeluarkan madu dari sarang lebah. So maksudnya we extract best from something. That is opinion, ideas. So bayangkan kalau kita ni sebahagian daripada 40 orang tu, kita akan fikir this is the last day aku akan bagi apa-apa idea dan aku akan dilibatkan dalam apa-apa decision making sebab aku telah menyebabkan kecelakaan yang besar. Tapi bayangkan dalam mesyuarat tu Nabi tanya balik, ni sahabat yang lari ni daripada bukit ni, Nabi tanya pandangan kau. Bayangkan bagaimana dia rasa berada di situ, dan Nabi berikan dia that psychological safety. Memang ada kesilapan yang berlaku, tapi itu tidaklah selamanya mengheret seseorang untuk sentiasa dianggap sebagai troublemaker ataupun orang yang telah buat salah. Kemudian Allah habiskan ayat ni, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maksudnya proses syura tu berjalan, kemudian selepas itu ialah urusan Allah. Allah yang bagi menang, Allah yang bagi kalah, Allah yang bagi untung, bagi gagal ataupun rugi. Dan pada ketika itu decision itu telah diambil, mendengar semua pandangan. Dan tentunya Dr. Har pun ada sebut dalam beberapa siri sebelum ni, syura ni bukan tempat datang rubber stamp, kan? Datang untuk endorse je certain idea yang dah dominant. Ini dalam konteks syura ni kita boleh bayangkan sahabat yang buat silap tu pun boleh lagi sekali lagi memberikan pandangan yang mungkin berbeza dengan Nabi SAW. Kalau kita sekarang kita tadilah macam Lan kata, kalau sekarang kita dah tak pakai dah dia punya pandangan sebab ya magnitude kesilapan dia tempoh hari tu ya, tapi masya-Allah. Okay. So dia kembali equal dan dia boleh berikan pandangan dia. Dan demikian dan kalau kita lihat di bahagian yang kita sebut tadi, the entire scene di Uhud itu menjadi satu teladan. Sebab kalau kita baca dalam buku The Fearless Organization ni, dia argue dalam kajian-kajian yang dijalankan, dia ada banyak subtopik yang saya rasa best lah kalau buku ni dibedah. Antara benda yang dia cakap adalah apabila dalam konteks ni staff lah membuat kesilapan dan diberikan psychological safety untuk kembali dirunding, kembali dilibatkan dalam decision making, performance akan jadi better. That is proven by research, is it? Maksudnya? Yeah, proven by research. Performance increase dan dari sudut loyalty juga increase, dan dia membuka ruang sebab bila ada psychological safety itu lebih banyak idea kreatif dan idea-idea yang kita panggil groundbreaking yang akan mereka push forward sebab mereka tahu ada peluang idea-idea ni untuk dipertimbangkan. Dan kalau salah, kalau sounds, kadang-kadang kita takut nak bagi pandangan tu, kita takut orang fikir apa. Kau ni takkanlah tak faham kan, mungkin kita ni newcomer, seorang baru, mungkin tak berapa pandai sangat dalam area tertentu. Tapi Nabi SAW memberikan ruang tu. Ada banyak lagi kisah kalau kita boleh lihat Nabi memang sangat dan salah satu benda yang saya suka dalam buku ni adalah dia kata apabila seorang ketua itu dia belagak macam dia tahu semua benda, dia akan lebih menyebabkan group think itu lebih subur dalam institusi dia. Sebab orang rasa macam what's the point kita bagi pandangan, dia kan know it all. They will know it all person. So dalam satu company, dijadikan contoh dalam buku ni, company Xerox kalau tak silap saya, CEO dia dipanggil sebagai Mrs. Don't Know. Dia tak tahu, dia suka cakap dia tak tahu, let's find the answer. I don't know, aku tak ada peta untuk masalah ni, kita cari sama-sama. So dia suka tanya kepada staff dia untuk staff dia rasa macam I'm adding the value to the decision making. So kadang-kadang kita pernah ada institusi yang kita ada idea, kita yakin idea yang ditolak oleh ketua ni tak tepat, tapi kemudian dia akan tutup dengan ada benda yang saya tahu awak tak tahu. Dia block terus. Seolah-olah dia tahu semua benda lah. So ruang untuk kita nak bagi idea pun akan
semakin sempit dan kita pun rasa tidak ada motivasi untuk bertanya. Boleh Doktor mencelah kat sini tentang agaknya apa yang berlaku sekarang dengan adanya cancel culture ni. Ya, budaya cancel saja kan, maknanya seolah-olah tidak ada ruang untuk peluang kedua yang Doktor nampak lah. Dan itu tentu ada implikasi dari sudut ruang selamat tadi tu, the psychological safety zone tu memang makin lama makin sempit lah bila kita tak boleh buat silap pun kan. Jadi oleh sebab itu mungkin itu nanti yang akan menyebabkan lebih lagi tekanan untuk group think tu kan. And why do you have to think pun, maknanya ikut sajalah sebab kalau you buat silap maka tak ada peluang lagi, ya. Tapi di sini kalau kita tengok bila Dr. Habib selalu baca ayat ni dan antara ayat favourite sebab ya, saya ingat YB Dr. Mujahid selalu baca ayat ni. Dan dalam konteks itu kita melihat dari sudut keluasan ya ruang itu ya, tapi bila Lan letakkan itu sebagai satu psychological safety, I think that really makes sense. Dan kalau kita tidak ada psychological safety itu, pada Dr. itulah buffer zone tau, untuk memastikan kita tidak menuju kepada group think dan akhirnya ya menuju kepada kerosakan organisasi itu sendiri. So that's a very important point. Terima kasih. Silakan teruskan. Antara chapter dalam buku ni, The Fearless Organization ni adalah a fearless workplace starts with reframing failure and redefining the boss role. Yang mana lepas tu chapter yang seterusnya adalah when leaders are curious and admit they don't know everything, people are encouraged to speak up. Itu point dia tadi, bila ada ruang apabila seorang ketua itu sebab kita punya culture macam ketua tu tak boleh nampak vulnerable, tak boleh nampak macam dia tak pandai. Sedangkan itu tak mungkin lah. Nabi SAW orang yang paling pandai yang dapat wahyu pun. Dalam banyak ruang Nabi kata ini decision aku, dan Nabi willing to change his decision apabila ada cadangan yang lebih baik. Dan pernah berlaku dalam peristiwa lain, Nabi pernah cadangkan satu benda dalam aspek pertanian. Nabi kata jangan hancurkan pendebungaan tamar tu kan. So bila sahabat ingat itu macam arahan, mereka pun berhentikan praktis tersebut dan drop, dia orang punya harvest tu drop. Dan mereka datang beritahu Nabi, wahai Rasulullah, dulu kau sebut macam ni, kami buat dia drop. Kata Nabi kata, antum ma'alamu bi umuri dunyakum. Aku bercakap tu, aku bukanlah benda expert dalam macam nak tanam kurma ni. So kamu lebih arif, kamu lebih pandai daripada aku dalam aspek ni. So Nabi memberikan ruang untuk orang macam ni lah, bila dia admit, dia curious nak tahu benda-benda baru dan dia buka ruang untuk orang memberikan idea. So dia akan encourage culture to speak up. Kat situlah kita dapat lihat dalam banyak episod sirah Nabi SAW. Sebenarnya kita mungkin sangka apabila seorang ketua tu nampak vulnerable, kepimpinan dia akan semakin lemah sebab orang rasa mungkin orang lain lebih pandai daripada dia. Tapi sebaliknya kita lihat dia akan create a more safe zone untuk leadership ini flourish dan pengaruh tu lebih kuat dan loyalty tu lebih tinggi sebenarnya. Apabila orang rasa valued to be among you. Saya rasa pemimpin-pemimpin gerakan sesat ni yang tasuk-tasuk ni, that's how the paradox tu. Maksudnya dalam ruang ni, dalam leadership yang macam Nabi SAW membuka ruang untuk orang ni, dia thrive. Tapi dalam konteks yang Dr. Har pun cerita bagaimana yang berlaku di Amerika, orang bunuh diri apa semua tu, kelompok, dan kita sendiri di Malaysia ni pun tak kurang lah contoh-contoh orang pandai, critical, highly educated, tapi follow satu orang yang claim mungkin dia jadi Nabi, mungkin dia boleh cakap dengan Nabi dan sebagainya. Dan juga pemimpin parti politik dan sebagainya yang tak make sense at all level, apa yang dia cakap, apa yang dia buat. Tapi kita tend to put this kind of blanket assumption that he knows all, dia tahu semua benda. Takkanlah dia salah. Takkanlah. Sebab dia dari kelompok kita, maka dia betul walaupun dia salah. So that self-righteousness tu. Dr. Han mungkin nak share kat sini sikit Lan, sebelum Lan mungkin ni dah setengah jam untuk cerita yang kisah yang kedua pula agaknya. Dr. Han mungkin masa pengalaman yang sangat bahagia bila menjadi pengarah di Pusat Citra Universiti UKM tu adalah bidang luar daripada bidang Dr. Han. So itu adalah bidang pengajaran liberal kan, dan
Tapi Dr. antara yang paling kecut tu takut macam manalah agaknya nak berhadapan dengan semua profesor dan juga ya rakan-rakan pensyarah yang memang itu bidang dia ya. Tapi Dr. ambil yang itulah, I do not know. Memang saya tak tahu. Saya memang perlu diajar. Saya budak Dr. punya rangkap pantun pun itulah buah cempedak di luar pagar itulah kan ya. Ambilkanlah tolong dulukan. Tapi bukan cempedak lah. Buah rokam ke something like that lah. Maknanya Dr. ni rakan baru belajar kan. Kalau salah tolong tunjukkan. Dan dengan itu Dr. memang setiap sebelum ada keputusan, sebab mereka dalam bidang yang sangat luas kan, liberal study, so ada yang memang bahagian dari sudut pemikiran ya, dan juga thinking punya itu PhD dia. So Dr. akan pergi jumpa dia dulu. So apa yang Dr. buat adalah I spend my time knocking on doors. Itu satulah kan. Dan of course mungkin pensyarah-pensyarah ni terkejut lah bila Dr. datang. Rather than minta dia datang ke bilik Dr. yang nak kena belajar ilmu tu, saya yang kena pergi ke mereka kan. Jadi tapi dia menjadikan Dr. sendiri, psychological safety tu kan bukannya pada staf bawahan ataupun yang menjadi ya, yang kita pimpin tu, tapi dia juga menjadi satu psychological safety untuk kita, supaya kalau kita tahu semua kan, dan kita seolah-olah tak nak orang tahu yang kita tak tahu tu, dia sangat tak tahulah balan, tapi Dr. rasa itu satu sangat menaikkan itulah sympathetic adrenaline tu kan ya, mana kita sentiasa berdebar, what if this is wrong. Tapi kalau misalnya kita dah kata awal, saya memang ini bukan bidang saya. Saya kalau bahagian orang perempuan nak beranak tu saya tahu, tapi yang ini memang bukan bidang saya. Jadi kan bila kita macam tu, agaknya respon dia juga, dia tak rasalah macam nak mengajar begitu, walaupun they are so very polite gitu. Prof, bukannya kami nak mengajar, Prof. Tak, memang you kena ajar saya. Kalau tak, macam mana pula saya nak buat sesuatu tu. So I think that is not rocket science lah, that is common sense. Jadi insyaAllah humility tu really something yang nurture that safety yang kita rasa dengan any kind of leader. Bila dia ada that, kadang-kadang dengan sebab dalam buku ni dibincangkan, ada orang yang style leadership dia kata kena ada fear, and then baru fear tu akan motivate orang untuk kerja. So dia bawa satu contoh dalam satu skandal perbankan terbesar di Amerika ni, apabila staff di bank ni semua fear tak capai sales target yang ridiculous, tak masuk akal, dan tak ada siapa berani buka mulut dan cakap, bos ini ridiculous target ni, dan semua orang try to deliver. So what they did, dia orang scam customer bank ni tanpa consent, bagi 6 produk perbankan sekaligus, trick mereka, guna data mereka dan sebagainya, sehingga menyebabkan loss yang lebih berkali ganda, bilion lebih besar terhadap bank lah. So itu kesan apabila orang fikir. So saya sendiri mula-mula of course sebelum ni kerja di bank, dan tiba-tiba lompat kena jadi someone who has to make decisions and whatnot. Antara benda yang paling memberikan anxiety adalah bila kita fikir, aku ni kena macam mana, aku kena tahu semua ke, aku kena always ditakuti ke baru. And then bila kita rasa no, that is not the solution. So bila kita lebih open, just be ourselves, genuinely and learning, rupanya itu lebih memberikan ketenangan, keselesaan dan fun untuk be creative, learning from others daripada experience yang lebih diorang ada experience dalam bidang diorang. So diorang misalnya social media, I'm not good in social media. So bila dengar budak-budak muda yang kita rasa kau ni bayi adik aku je, tapi they have this, tak tahu, that's their world kot. So sharp, dia tahu macam mana nak play around with the narrative and the mood of the netizens apa semua. So, I mean, you're good, you're teaching me, thank you. So that's basically boost the performance lah, dia rasa dia dapat. Ada contoh dalam ni, Dr. Har, dia cerita pasal nurse ni waktu operation tu, dia rasa macam ada benda yang doktor tu buat tak betul. So she felt like she have to say it. Kemudian disebut, tapi doktor tu kemudian menjawab dengan justifikasi kenapa yang dibuat tu sebenarnya lebih tepat, tapi dia bagi tahu dekat nurse tu, I really appreciate that you had that concern and you speak up. You voice out. So dia kata, engkau telah membuatkan aku betul-betul lebih yakin dengan tindakan yang aku buat ni. So you assured me dengan soalan itu. Ya, itulah sebenarnya maksud tadi. Kalau kita tengok episod lepas, Dr. Har kata kita kena assign
seorang yang akan menyanggah kita. Kerana bila ada orang yang menyanggah, kita jadi lebih kena pastikan ya bahawa keputusan tu dibuat di atas mungkin data yang betul. Mungkin betul kita punya decision tu memang betul dan yang terbaik, tetapi dengan sanggahan itu kita jadi lebih yakin tentang kebenaran dan juga ketepatan keputusan tersebut. Ya. Dan oleh sebab itu sanggahan orang itu bukannya untuk merendahkan kita ya, tapi sebenarnya untuk sama juga kalau diagnosis sebenarnya kita tengok kalau ada pesakit yang ambil berat tentang simptom dia ya, dan dia jumpa doktor kata awak ada sakit ni. Tapi dia pun ada maklumat lagi kan, doktor, kenapa doktor kata saya sakit ni, tak sakit yang 1, 2, 3 lagi yang saya baca dalam Google tu, dia ada juga kalau macam ni, dia juga simptom kepada penyakit 3, 4, 5, kenapa penyakit yang ini kan. Kalau Dr. Han sebagai doktor ni, kalau ada pesakit macam tu, I will have to really defend. And patutnya kita janganlah pula rasa macam triggered pula, dia ni, awak doktor ke saya doktor, dia bukan tu. Pada Dr. Han, siapa yang insecure dan dia sendiri tak sure tu, itu yang keluar, awak doktor ke saya doktor. Tapi kalau dia seorang yang sangat berkeyakinan, dia akan explain penyakit yang 1, 2, 3 tu saya tak jangkakan kerana ada satu lagi tanda dekat yang puan punya ni yang sebenarnya sangat khusus untuk yang ini. Macam tu. So, okay. So dia yakin, kita pun yakin. So memang betul lah dan sebenarnya kita ni, tapi itulah dia sebenarnya bawa sedang kepada humility tadi tu. Kan? Dan Dr. Hawa bercakap tentang takabur dan riak. Sebenarnya kan bila kita sampai kepada satu titik satu simpang, ya, simpang di mana adakah kita nak mengabdikan diri pada Allah atau mengabdikan diri kepada yang selain daripadanya, kita akan pergi ke simpang yang berbeza. Kalau kita kata ya saya hanya nak mengabdikan diri pada Allah dan tidak yang lain, kita akan memilih jalan yang mana akhirnya sampai kepada humility tu. Kerana kita tahu bahawa kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh riak, kita tidak boleh ada yang mazmumah tu, kerana mazmumah tu sebenarnya datang daripada syirik yang kecil itu, iaitu ya kita mensyirikkan Allah dengan yang lain, bukan kecil lah, tapi dan kita ambil pilih simpang yang lain itu, dan di hujung itu kaldisak tu, kalau kita katakan di hujung tu jalan mati itu adalah, di situlah riak, di situlah takabur, di situlah narcissism, di situlah sum'ah, di situlah ghurur, semuanya penyakit itu yang sebenarnya tak selayaknya untuk kita. Kan ya? Jadi itu sebabnya hadis kursi yang pertama yang tentang perkara ini, keagungan itu adalah pakaianku, kesombongan itu adalah selendangku, kan. Kalau kita kata takkan Allah nak sombong sama itu, tak, memang itu hanya layak Allah saja, tak ada manusia lain yang boleh sombong, tak ada makhluk lain yang boleh sombong, kan. Jadi okey, Lan, tolong. Bila Dr. sebut tu saya teringat satu Nabi SAW sendiri dalam banyak ketika apabila Nabi nak kena express superiority Nabi SAW. Saya Nabi kata, aku adalah anak keturunan Bani Hashim yang paling baik, tapi Nabi akan sambung wala fakhar. Aku cakap ni bukan untuk aku nak sombong, bukan untuk aku nak bangga. Nabi keep in check. Sama juga Nabi Musa AS dalam surah Al-Kahf, sewaktu dia pergi dan mencari lelaki yang disebutkan sebagai Khidir itu. Apa berlaku adalah sebelum tu Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel, siapakah orang yang paling pandai. So logik akalnya memanglah Nabi Musa lah yang paling pandai. So dia kata aku lah yang paling pandai sebab dia seorang je dapat wahyu direct daripada Allah SWT. Tapi disebabkan itu Allah nak humblekan seorang Nabi pun, ada orang lagi pandai daripada kau, Allah kata. So kau kena pergi jalan, kau kena belajar dengan dia. So, humility itu something yang I think that defines the leader lah kot. That defines the leader. Dan dia akan bersama itu datangnya magnanimity. Dan kita macam seolah-olah jarang dengan benda-benda ni sebab kebanyakan kita tak sampai pun kat situ. Humility, magnanimity kan. Magnanimity ni bila kita memaafkan musuh kita pada saat kita boleh buat sesuatu kepada dia. Tapi kita memilih untuk that is more than forgiveness sebenarnya. Dan of course that is definitely not revenge. Maksudnya kita boleh buat, dan kebanyakan kita akan succumb to this vengeful emotion kan, revenge. Semua movie yang best-best tu semua asalnya revenge. Revenge will actually pull you down. Tetapi sebenarnya magnanimity, lawan pada revenge, will actually bring you to another level. Macam
malaikat level lah sebenarnya kan. Lagi tinggi daripada tu kan. So kita pun pernah bincang dulu dalam siri Hamka yang kita cerita bagaimana Hamka sendiri memaafkan Soekarno, bagaimana magnanimousnya dia dan solatkan jenazah dia walaupun dia yang telah memenjarakan Hamka. Menarik. Itu level yang lain tentunya. Ya, dan itu tentu sekali berakar umi daripada humility tadi. Kan? Jadi Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita setibis humility tu agaknya lah. Silakan teruskan. Tapi maksudnya menarik apabila Dr. Har bawa ke transition ni. Tadi kita tengok konteks bagaimana Nabi meraihkan pandangan dan juga menyelesaikan masalah psychological safety dalam keadaan krisis. Dan sekarang kita nak tengok bagaimana waktu Nabi berada di puncak kuasa dan diuji bukan dengan kesusahan tapi diuji dengan kesenangan pula. Selepas perang Uhud, kemudian peperangan-peperangan yang lain menyusul sehinggalah berlakunya Fathul Makkah, Nabi SAW telah kembali masuk ke Mekah sebagai the number one leader in the region, the king of the peninsula. Hub pada ketika itu adalah Mekah dan Nabi sekarang adalah ketua. Dan selepas itu ada satu lagi bandar, Taif, yang mana tinggal Taif ni je. Kalau Taif ni dapat diislamkan, basically absolute majority lah, maksudnya 2/3 ke apa istilah kita guna hari ni, complete conquer, Nabi dapat conquer the entire region. Tapi apa berlaku perang Hunain. So perang Hunain pada ketika itu umat Islam telah diserang secara tiba-tiba. Dan masa tu kalau kita ingat masa Fathul Makkah, ramai orang masuk Islam berbondon-bondon kan. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah ni berbondon-bondon. So ramai orang Islam ni. Tapi tentunya berbeza dengan generasi awal, dengan mereka yang telah melalui tarbiyah kesusahan tadi, krisis tadi tu. So Hunain tu apa berlaku? Bila tiba-tiba diserang, orang-orang yang baru masuk Islam ni semua bertempiaran lari. Tinggal sahabat-sahabat terawal daripada golongan Muhajirin dan Ansar sahaja yang bertahan bersama Nabi SAW, sehingga Nabi dalam konteks itu, Nabi bukan hanya menyeru ataupun kita panggil apa dalam perang, dia sorak bahawa aku Rasulullah. Nabi juga sebut aku adalah anak Abdul Muttalib. Sebab mungkin orang-orang yang baru masuk Islam ni, dia orang punya idol ataupun legend yang mereka anggap sebagai the most influential tu Abdul Muttalib. So Nabi kata aku ni anak Abdul Muttalib. So jangan lari daripada medan perang. Tapi mereka lari juga. Tapi kemudian berjaya menang juga orang Islam pada ketika itu. Tapi mereka dapat rampasan perang yang sangat banyak, tak pernah disaksikan pada ketika itu. Diletakkan di Masjid Ji'ranah, yang mana dalam sirah menyebut mereka melihat unta, kambing, segala rampasan harta perang sejauh mata memandang. This is so much. Tapi Nabi punya intention, Nabi bukan nak dapatkan harta tu. Nabi nak Taif masuk Islam. Itu the higher goal yang Nabi sasarkan. So Nabi dan para sahabat kepung Taif selama 40 hari. Sahabat-sahabat yang senior, yang experience, yang lebih awal ni, mereka bersama dengan Nabi. Tapi sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ni, yang newcomers ni, mereka lebih tertumpu kepada bila harta pampasan ni nak diagihkan. Selama ni tunggu kat masjid ni kan. Sebab ini luar biasa banyak dan mereka tahu Nabi sangat generous. Dalam mula tadi bertempiar kan. Mula-mula tu dah bertempiar kan. Lepas tu bila tengok banyak ghanimah ni, dia yang nak dia pula yang tunggu paling awal dekat barisan kan. So lepas kepung dah habis, Nabi dah bagi pelbagai offer kepada Taif dan tidak berjaya. So Nabi balik semula ke Masjid Ji'ranah dan dimulakan pengagihan harta-harta rampasan. So sebagai senior yang berada sejak awal, misalnya company ni ditubuhkan, organisasi ni ditubuhkan, kita rasa kita lah yang paling rightful untuk dapat semua tu. Inilah yang paling inilah momen yang kita mungkin boleh panggil momen untuk kita reward all the difficulties, journeys yang kita went through all this while. So Ansar dan Muhajirin semua tunggu dan tengok Nabi mula mengagihkan, tapi Nabi agihkan semua kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Abu Sufyan datang dapat 100 ekor unta. 100 ekor unta ni macam 100 buah kereta lah. Kemudian Abu Sufyan ni yang ketuai peperangan lawan Nabi selama ni. Dia dapat 100. Lepas tu dia minta, Rasulullah, anak aku ada seorang Yazid. Dia pun nak juga. Nabi bagi lagi 100 untuk Yazid.
Kemudian dia kata, aku ada seorang lagi anak nama dia Muawiyah. Nabi bagi lagi 100 kambing atau unta dekat dia. Dan Nabi bagi. So bayangkan kalau kita duduk dekat tempat orang Ansar ni, kita tengok barang-barang semakin kurang, harta-harta ni makin kurang. Kita mana Lah. bila turn kita ni. So pada ketika itulah mula tercetus perasaan negatif dan mereka mula sebut Nabi dah jumpa balik kaum dia. Mereka kata dia dah jumpa balik kaum dia, which is Nabi daripada Mekah dan Nabi dah jumpa balik keluarga dia. So benda tu is very negative. It's not something yang kita tak boleh nak sebut pun kita rasa canggung lah. Maksudnya begitu negatif perasaan tersebut. Tapi bila proses tu berlaku, dia ada option. Of course kita boleh biarkan semua orang ni cakap belakang, kemudian pendam perasaan tu, tak sampaikan kepada Nabi sebab takut nanti Nabi akan cakap apa, nanti akan mewujudkan perpecahan. Ada pula kita panggil kartel ke apa ke kan. Komunism dan nepotism kat situ dah macam ada kan. Okay. So it's a very sensitive moment dan happens waktu berada di puncak kuasa dan kekayaan. So ada seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Ubadah. Dia kata, kita boleh bayangkan psikologi dia adalah dia rasa benda ni is not right. Dia tak happy dengan apa yang berlaku walaupun dia share the sentiment dengan orang, dengan sahabat-sahabat Ansar yang sedang komplain. So dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Kat sini kita belajar bahawa always cari jalan, right channel untuk sampaikan apa yang penting kepada pemimpin. Dan pemimpin pula kita lihat daripada side Nabi SAW sentiasa attend to those needs immediately. Jangan suap under carpet, jangan nanti kita tanya sini dulu, kita tanya, address the concern sebab benda tu sangat ticking bomb. Benda tu sedang semakin meruncing. So Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, okay, Sa'ad, engkau sendiri bagaimana? Sa'ad diletakkan on the spot. Maksudnya dia beritahu Rasulullah, ada ni sahabat-sahabat dah mula bercakap-cakap sebab engkau tak bagi apa-apa kepada orang Ansar. So Nabi tanya, engkau bagaimana Sa'ad? Sa'ad pun kata, aku bersama dengan kaumku ya Rasulullah. So dia rasa safe untuk dia mengaku depan Nabi SAW. Dia tidak bersama dengan Nabi dalam isu ni. Aku tak setuju. Ni aku tak faham apa benda strategi kau ni Nabi SAW. It doesn't make any sense. Dan ada juga mungkin orang yang memberitahu tapi alasannya supaya dia mengadu domba pula. Maknanya dia, saya dengan Rasulullah, inilah dia orang tak bagus ni, dengan harapan mungkin nak dapatlah sikit ghanimah tu. Tetapi tak, dia maknanya bukannya nak bagi tahu tu, I am actually with them. Kan saya sebenarnya. That's a very good point. Sebab kalau dalam culture kita, kalau orang pergi complain ni, dia ada agenda lain. Dengan complain tu, dia might gain something. Leaving his kaum kat belakang lah. Tapi no, I'm with my people. So basically aku pun tak puas hati lah pada Rasulullah. So dia ada that guts. I think Dr. Har kot yang sebut dalam siri yang episod kedua kot. Dr. Har sebut bahawa they have this courage to face. Saya tak ingat Dr. Har sebut exact word. Dr. cakap pasal rahmah, kepimpinan rahmah, compassionate leadership. Bukanlah maknanya kita bagus, baik-baik je. We have the courage to lead from the front. Yes, lead from the front. Keberanian untuk memimpin dari saf hadapan. Maknanya itulah, bila ada benda-benda macam ni kita kena face it lah, kena segera ya. Firefighting tu mesti tak boleh kita biarkan saja api tu merebak begitu. Khususnya sangkaan-sangkaan buruk seperti begini. Dan mungkin Rasulullah mungkin tak perasan ataupun tak, Rasulullah tu memang tahu, tetapi the fact that seorang sahabat berani untuk menyuarakan dan bertahan, nampak saat ini seolah-olah mewakili dia punya rakan-rakan dia kan, sahabat kita tu. Cumanya Dr. Han was expecting maybe sahabat-sahabat besar lah, nama-nama besar lah yang akan bagi tahu kan. I would expect macam tu, katalah kalau Dr. Han ni Sa'ad, I wouldn't dare tahu, group thing lah tu. Tapi sebenarnya takkan kot. Takkan Saidina Umar, Saidina Abu Bakar, Saidina Ali sendiri kan, ya, para sahabat yang dekat-dekat tu, takkan dia orang tak tegur Rasulullah. Tapi mungkin dia orang tunggu-tunggu tak ada yang tegur, biar akulah yang tegur. Begitulah maksudnya psychological safety yang ada ketika tu kan. Yes, amazing point. Betul. So bila dia pergi, kat sini lah kita lihat Nabi, boleh je Nabi beritahu Sa'ad, kalau beritahulah ini arahan Allah, ini aku tahu lebih daripada korang, takkan benda ni pun aku nak explain.
dan macam-macam, tapi Nabi lead from the front. Nabi kata kepada semua sahabat Muhajirin, keluar, tinggalkan ruang ini, kumpulkan aku nak berjumpa dengan orang Ansar sahaja. So immediately at that point mereka kumpulkan, Nabi terus ada one-to-one session dengan orang Ansar. Saat ni tadi daripada Ansar ya, dia bukan Muhajirin kan? Okay. Dia daripada Ansar. Terus buat town hall session dengan orang Ansar. Yes. Semua orang boleh cakap, tak ada siapa-siapa, tak ada ranking, tak ada ikut seniority, tak ada, everybody can talk. Okay, dan Nabi mula sebut, aku mula mendengar ada suara-suara yang tak puas hati dengan keputusan yang aku buat. Jadi Nabi sebut dulu beberapa perkara. Kalau kamu ingat, dulu kamu tidak ada petunjuk, aku yang datang bawa petunjuk. Dulu keadaan kamu dalam keadaan krisis ekonomi, aku yang datang bawa stability ke Madinah. Kemudian kamu dulu saling bermusuhan berpuluhan tahun, aku yang datang dan mendamaikan. Lepas tu mereka semua kata betul, apa yang Nabi sebut ni betul. Lepas tu Nabi kata, jawablah balik apa yang aku sebut ni. Dan para sahabat Ansar ni kata, jawab apa ya Rasulullah, engkau yang paling dermawan, engkau yang paling banyak kurnia. Mereka macam tak nak really open up direct kepada Nabi SAW. Tadi cakap-cakap belakang, tapi bila depan-depan leader datang dah jumpa, bagi tahu sekarang straight on my face. Dia kata nak cakap. Kemudian Nabi sendiri yang cakap, kamu boleh cakap, dulu engkau sebatang kara dibuang dari Mekah, kami yang ambil kau. Kau dalam keadaan tidak ada harta dan pelindungan, kami yang berikan kau harta dan pelindungan. Kamu dalam keadaan didera dan diseksa, kami beri kau protection dan safety di Madinah. Kamu boleh cakap benda tu semua, Nabi kata. Dan Nabi kata, dan kalau kau cakap benda tu, itu betul. So bayangkan sahabat ni seolah-olah rasa macam dia rasa malu sangat, seolah Nabi dapat tangkap apa yang mereka fikir dalam benak dan fikiran lintasan hati mereka. Kemudian Nabi bagi justification, Nabi jawab. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wahai Ansar, apakah kalian masih terpaut kepada dunia? Nabi kata, mereka ini orang-orang yang baru masuk Islam, iman mereka tak kuat. Aku bagi mereka unta, kambing, sedangkan kalian, aku yakin keimanan kalian kuat. Aku tak perlu dah nak bagi barang-barang harta benda ni. Dan Nabi tanya, wahai Ansar, tidakkah kamu gembira? Mereka balik dengan unta dan kambing, tapi kalian akan balik dengan Rasulullah SAW. Nabi kata, kalau Ansar ambil satu jalan, aku akan pilih jalan Ansar. Dan Nabi puji Ansar, puji dan puji, sehingga kan memang Nabi buktikan dalam kehidupan Nabi SAW. Nabi tak balik ke Mekah, itu tanah kelahiran Nabi SAW. Tapi Nabi kembali ke Madinah, hidup di sana dan wafat pun di Madinah. So bayangkan perasaan para sahabat yang sebelum ni rasa macam nak komplain, dan bagaimana Nabi dengan penjelasan itu menyebabkan mereka macam sumpah tak setia sampai mati aku akan pertahankan Nabi SAW. That kind of leadership, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Thank you Azlan. Itu event yang powerful. Dan thanks, rasa rindu kat Rasulullah tu terlalu membuat-buat kan. Agaknya kita rindu pemimpin yang begitu, yang sangat sensitif terhadap itu tadilah ya, antara antara yang penting dalam kebijakan dan kebijaksanaan kepimpinan itu adalah untuk kecerdasan emosi, dan Rasulullah SAW menunjukkan kecerdasan emosi yang sangat ulung ya, sangat bitara dalam konteks tu. So insyaAllah, dan kalau boleh memang nak cakap lagi lebih, tapi kita ada 1 hour saja, sejam dan kita dah sampai pada penghujung. Jazakallah khairan kathira di atas sumbangan Siti Azlan itu. Mudah-mudahan Lan kalau boleh sumbangan kita ya tentang fikir kelompok ini, dan berapa banyak lagi agaknya yang kita perlu gali di dalam ya Al-Quranul Karim dan juga sirah Rasulullah SAW itu untuk memberikan petunjuk kepada kita. Semoga kita ya dengan adanya juga kajian-kajian yang dibuat itu yang mengukuhkan lagi, dan kita doa pada Allah SWT organisasi kita ya sentiasa Allah pelihara sebagaimana Allah peliharalah ya para sahabat ya yang dididik terus oleh Rasulullah SAW itu. Berjaya atau tidak kita keluar daripada fikir kelompok itu Lan, kita serahkan juga pada Allah SWT, sebab ya tapi paling tidaknya kita telah membuat sedikit usaha yang memotivasikan Dr. Hans kalau sekarang ni adalah
tak tahulah betul ke tidak cerita tu, dan cerita tu sangat memotivasi tentang burung kecil yang berusaha juga nak memadamkan api Namrud yang sedang membakar Nabi Ibrahim AS itu. Rupanya di dalam Buddhism dia ada juga cerita tu tentang burung kecil. Ketika tu ada forest fire, ada adanya api yang membakar hutan, tak boleh nak kontrol. Tapi dilihat ada seekor burung ni duklah pergi daripada sungai tu nak ni kan, dan semua mengatakan apa yang kamu buat? Dia kata saya kena lakukan sesuatu. So maknanya dalam konteks sini kita tak lihat kepada hasilnya tu, tetapi kepada usaha kita dan motivasi yang membuatkan kita melakukan sesuatu yang mungkin dilihat sebagai satu yang tak menasabah lah, tetapi itu adalah bergantung kepada setakat mana yang kita boleh lah, dan mana Allah selamatkan organisasi kita, Allah selamatkan kita punya negara daripada fikir kelompok ini yang sebenarnya ibarat anak-anak yang merosakkan organisasi kita dari dalam. So itu saja dulu kepada Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabiz Khan, CEO Arba Foundation. Kita ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di dalam slot yang akan datang, iaitu bulan depan, iaitu bulan Disember. Dan kali ini kita melihat kepada kompetensi teras untuk abad ke-21, the 4 C's, critical thinking, communication, collaboration dan creativity. Dan kita kupas itu untuk sepanjang bulan Disember, menyediakan kita untuk tahun 2022 insya-Allah. So itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Bersama membina masyarakat.